Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Okay guys, today is the day yang mana hari ni korang dah boleh mula order baju Nina Story, iaitu edisi yang kedua. Jadi dekat mana korang boleh dapatkan baju Nina Story? Korang boleh contact admin aku dah pinkan komen dekat bawah, ataupun korang contact je nombor yang aku tulis dekat sini, okay? Macam yang aku dah beritahu dekat video aku yang sebelum ni, pre-order ni hanya aku buka untuk 5 hari je, iaitu start dari hari ni sampailah 11 hari bulan. So lepas daripada 11 hari bulan tu, aku akan ambil masa dalam seminggu. Jadi start 19 hari bulan, aku akan start post dekat korang semua. Jadi apa pun jangan lupa untuk dapatkan baju Nina Story edisi yang kedua. Baru-baru ni kita digemparkan dengan berita yang sangat-sangat menyedihkan dan memilukan, iaitu tentang seorang budak lelaki yang berusia 5 tahun yang telah terperangkap di dalam sebuah lubang perigi. Sebelum kisah tu menjadi perhatian dunia, sebelum viral dekat social media, aku ada post video pasal Omaira. Kisah diorang berdua ni hampir related, masing-masing mendapat perhatian dunia, dan ending diorang berdua pun memang merobekkan hati, iaitu diorang tak dapat survive. Kisah raya ni juga buatkan aku teringat tentang seorang lelaki Mak Saleh yang bernama John, terperangkap dalam Gua Natipati. So kalau korang nak tengok video pasal John tu, korang boleh search je dekat channel aku, tapi itu video lama aku lah. John pun tak dapat survive dan dia pun meninggal dalam gua yang sempit tadi. So ibarat dia pun sama jugalah keadaan diorang berdua tu, sama dengan Ryan. So hari ni aku akan share dekat korang kisah budak lelaki yang bernama Ryan yang menjadi sebutan dunia sampai ke hari ini. So cerita yang aku nak cerita kat korang ni memang very sad story, dan aku harap kita sama-sama kental lah untuk mendengar cerita ni. So without wasting any time, let's get started. Beberapa hari lepas viral dekat social media dengan trending hashtag Save Ryan. So seorang kanak-kanak berusia 5 tahun telah terjatuh di dalam sebuah perigi kering. Kejadian ini membuatkan Ryan tu viral dekat Morocco dan juga satu dunia. Insiden ini terjadi di kawasan pergunungan Rif Maghribi, iaitu di Kampung Ihran, Morocco. Pada hari itu 1 Februari pada tahun 2022, Ryan telah ikut ayah dia untuk pergi repair perigi. Perigi itu pula memang kawasan rumah diorang je tak jauh. So masa ayah dia tengah repair perigi ataupun telaga tu, ayah dia tak perasan yang Ryan dah tak ada dekat situ. And then bila ayah dia cari-cari, barulah ayah dia perasan yang Ryan dah pun terjatuh dalam lubang. Perigi tu pula memang dalam, iaitu sedalam 32 meter ataupun 105 kaki ke bawah. Ada yang kata 32 meter tu hampir tinggi dengan 10 tingkat bangunan. Aku tak pastilah ukuran ni macam mana, tapi ada orang tu kata macam tu lah. Tapi kalau kedalaman dia memang ibarat 10 tingkat, memang ya Allah mendalam lah. Ruang dalam telaga tu pula makin jauh ke dalam makin sempit. So dekat atas lubang perigi tu sekitar 30 cm. Jadi bila hujung perigi tu just tinggal 20 cm sahaja. Jadi Ryan ni berada dekat hujung perigi yang seluas 20 cm je. Kalau saiz dewasa, aku tak rasa kita boleh masuk. Ryan ni kan baru 5 tahun, so dia punya saiz badan pun tak besar. Jadi bila dia jatuh tu, dia memang terperosok dekat hujung perigi. Disebabkan ruang perigi yang semakin sempit, tim penyelamat memang susah nak selamatkan dia. Jadi bila si ayah ni tahu yang anak dia dah terjatuh ke dalam lubang, dia pun dapatkanlah bantuan dekat orang kampung. Tapi orang kampung pun memang tak boleh nak buat apa-apa, sebab diorang sendiri pun tak cukup peralatan. Lagipun perigi tu terlalu dalam dan diorang pun memang tak muat nak masuk. Lepas tu diorang pun mintalah bantuan kepada pihak berkuasa pula. Pihak berkuasa pun datang dan diorang pun masukkanlah kamera kecil ke dalam lubang perigi tu, sebab diorang nak tengok macam mana keadaan Ryan pada masa tu. Diorang nak pastikan yang Ryan ni masih hidup ataupun tak. Bila kamera berjaya dimasukkan ke dalam lubang tadi, diorang nampak yang Ryan ni masih lagi bernyawa. So benda tu sedikit sebanyak melegakan sikit lah perasaan mak dan ayah Ryan. Tapi ada masalah yang timbul untuk selamatkan dia. Nak selamatkan Ryan yang terperangkap sedalam 32 meter ke bawah bukanlah benda yang senang. Ada seorang budak lelaki yang sanggup jadi sukarelawan untuk turun ke dalam lubang tadi dan nak selamatkan Ryan. So budak lelaki tadi berusia 12 tahun yang bernama Zakaria. Zakaria ni dikatakan sanggup datang dari jauh semata-mata untuk selamatkan Ryan. زي 10 سنين وهو عنده 5 سنين ما عنده شيء. انا كنت نطبخ 6. Bagi aku, Zakaria ni adalah seorang hero cilik yang mempunyai jiwa yang sangat-sangat besar. Dia sanggup korbankan hidup dia untuk selamatkan Ryan. Tapi operasi tu tak berjaya, sebabnya budak tu dia tak boleh nak masuk ke dalam sebab ruang terlalu sempit. So pelbagai agensi dan juga arkitek telah plan cara yang terbaik macam mana nak selamatkan Ryan. Diorang pun masukkanlah bekalan oksigen, makanan dan minuman, termasuklah lampu suluh kepada Ryan. So diorang hantar makanan dan minuman tadi dengan menggunakan tali bersama dengan sebuah kamera. Jadi melalui kamera ni lah diorang pantau keadaan Ryan masa tu. Lepas diorang berbincang, akhirnya diorang decide untuk korek je tanah. 5 pengorek tanah telah digunakan bagi misi menyelamatkan Ryan. So plannya diorang ni nak korek lubang dan buka ruang di sebelah perigi supaya Ryan boleh keluar dari situ. Pada 4 Februari tahun 2022, pasukan penyelamat masukkan kamera untuk melihat keadaan Ryan. Masa ni dia masih lagi bernyawa dan keadaan dia nampak agak lemah. Kalau kita tengok video dia, akan nampak macam ada kesan darah dekat bahagian muka dia. Pada masa ni juga, 3 orang penyelamat telah dihantar masuk ke dalam terowong untuk melihat sejauh mana kedudukan Ryan masa tu. Diorang laporkan yang kedudukan Ryan dengan tim penyelamat just 5 meter je. Tapi makin diorang korek untuk mendekati
mendekati Ryan, diorang terpaksa stop. Sebabnya laluan nak ke Ryan tu tanah dah runtuh. Jadi diorang tak boleh lalu dekat situ. So diorang terpaksa korek tanah dengan menggunakan cara manual. Pada 5 Februari pula, operasi mengorek tanah untuk menyelamatkan Ryan menjadi semakin perlahan. Sebabnya setelah diorang korek sejauh 28 meter, possibility untuk tanah runtuh menjadi semakin besar. Jadi diorang ni terpaksa lebih berhati-hati supaya tak terjadinya tanah runtuh yang boleh menyebabkan Ryan tadi kehilangan nyawa. Sejak diorang korek tanah, diorang tak pernah stop langsung. Diorang korek siang dan malam semata-mata untuk selamatkan dia. Setiap tanah yang dikorek sebenarnya memberikan risiko yang sangat besar. Diorang korek bukan main bedal je. Diorang akan tengok struktur tanah and then barulah diorang akan sambung korek dengan berhati-hati. So diorang juga ada plan B in case ada benda yang tak diingini terjadi. Ambulans dan helikopter juga telah disediakan untuk membawa Ryan ke hospital kalau dia berjaya diselamatkan. Pada pukul 6.40 petang, Ryan dilaporkan masih lagi hidup. Manakala tim penyelamat pula masih lagi menggali, tapi makin lama makin banyak halangan. Sebabnya makin diorang menggali, banyak batu-batu keras yang menghalangi proses ni. Dah lah masa diorang korek tanah tu, diorang guna kaedah manual je untuk elakkan risiko tanah runtuh. Jadi bila ada batu keras yang menghalangi diorang dengan Ryan, benda tu akan ambil lagi masa bagi menghancurkan batu tadi. Masa misi menyelamatkan Ryan, diorang korek lubang and then tim penyelamat ni turun dengan menggunakan tali. That's why lah proses ni memang makan masa. Untuk korek batu yang keras ni, diorang ambil masa selama 5 jam sebelum sampai kepada Ryan. Even diorang pun jarak dengan Ryan tu memang sangat dekat. Tapi disebabkan dah korek cara manual ke, memanglah makan masa. Pada pukul 12.34 pagi, pasukan penyelamat berjaya mengeluarkan Ryan setelah dia terperangkap selama 100 jam di dalam perigi kering. Masa dia dikeluarkan tu, laungan Allahu Akbar dari penduduk kampung bergema di kawasan tadi. Innal hamda wa ni'mata laka al-mulk la sharika lak. Ramai penduduk kampung yang setia tunggu dekat situ dari first day Ryan tu terperangkap dekat dalam tu sampailah hari terakhir tu. Jadi dekat kawasan tu memang dipenuhi dengan penduduk kampung yang beratus-ratus orang. Kemudian Ryan telah dibawa ke hospital dengan menggunakan ambulans. Masa diorang keluarkan dia dari lubang perigi tadi tu, dia dilitupi dengan kain. Jadi tak nampaklah keadaan dia macam mana. And then pada pukul 12.55 pagi, Ryan telah disahkan meninggal dunia. Mengikut laporan tim medik, disebabkan Ryan terjatuh sedalam 32 meter menyebabkan tulang dia patah dan otak serta paru-paru dia cedera. So disebabkan kecederaan tadi dan dia pun lambat mendapatkan rawatan, membuatkan Ryan ni tak dapat survive lama. Kalau ikut laporan berita, Ryan sebenarnya dah meninggal semasa tim penyelamat keluarkan dia. Jadi masa tim penyelamat dah sampai dekat dia untuk keluarkan dia, dia dah tak bernyawa. Ya Allah, sedihnya. Kejadian yang terjadi dekat Ryan ni telah mendapat perhatian daripada kerabat di Raja Maghribi. Dikatakan Raja Muhammad telah call mak dan ayah Ryan untuk ucapkan takziah. Sebenarnya dekat kampung diorang ni memang banyak perigi yang dalam. Penduduk kampung ni menggunakan perigi tadi untuk dijadikan sebagai sumber air diorang untuk siram pokok ganja. Pokok-pokok ganja ni sebenarnya adalah pendapatan utama penduduk kampung di kawasan yang agak terpencil. Tapi biasanya perigi-perigi tadi tu diorang tutup dengan penutup. So maybe perigi yang Ryan terjatuh tu mungkin diorang terlupa nak tutup lubang dia. Aku tak boleh nak bayang penderitaan Ryan dekat dalam perigi tu. Dah lah sakit, sejuk, lepas terpaksa duduk dalam kawasan yang gelap dan terpaksa dengar bunyi-bunyi jentera yang tengah korek tanah. Ya Allah, sedihnya. Selepas kabar mengatakan yang Ryan ni dah tak ada, semua orang rasa sakit kehilangan dia. Even kita jauh, tapi kita follow update tentang keadaan dia. Kalau kita pun dah rasa macam sakit sangat, apatah lagi mak dan ayah dia. Sebabnya semua orang berharap yang dia akan selamat, tapi tak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidurlah dengan tenang di taman syurga, Ryan. Allah lebih menyayangimu. Okay guys, itu sajalah sedikit perkongsian tentang Ryan dan tentang apa yang terjadi dekat dia. Masa dia berjaya diselamatkan, semua orang berharap okay, dia dah berjaya diselamatkan. Ini adalah satu kemenangan dan semua orang harap dia akan sihat. Kisah ni akan berakhir dengan kegembiraan, tapi Allah lebih mengetahui. Akhirnya Ryan telah kembali ke pangkuannya. Tapi insya-Allah sekarang ni Ryan dah bahagia dan tengah bermain di taman syurga milik Allah. Marilah kita sama-sama mendoakan supaya keluarga Ryan tabah untuk menghadapi segala dugaan yang diberikan kepada diorang dan ikhlas dengan pemergian anak mereka. Bukan diorang je rasa sakit kehilangan, tapi rasa sakit tu juga terpalit pada kita. Pada korang yang suka dengan konten-konten yang aku buat, jangan lupa untuk subscribe, turn on notification dan jangan lupa juga untuk follow aku di Instagram. Kita akan jumpa lagi in next video.